Kau habis kat mana? Ayat ibu. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan buat penerangan tentang subjek ekonomi. Itu saya akan menceritakan tentang penurunan ekonomi di Malaysia akibat pandemik. Pandemik COVID-19 menjejaskan sektor industri kecil dan sederhana iaitu IKS. Pelbagai usaha untuk memulihkan ekonomi negara yang dilakukan oleh kerajaan semasa pandemik 19 mendorong kegiatan di dalam sektor industri kecil dan sederhana. Dianggap lebih 90% usahawan industri kecil dan sederhana dijangka akan terjejas. So pada musim sekarang pandemik ni memang banyak perniagaan akan terjejas. Okey, untuk pengenalan apa itu makroekonomi. Makroekonomi merupakan kajian yang dibuat untuk mengkaji tindak tanduk negara dan bagaimana polisi yang dibuat memberi kesan kepada ekonomi. Antaranya ialah ia menganalisis industri dan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, dikenali sebagai pendekatan atas ke bawah. Ketiga, makroekonomi memberi tumpuan kepada agregat dan kirorasi ekonomi. Tidak memberi banyak petanda mengenai terhadap pelaburan yang spesifik. Okey, apa itu makroekonomi? Selain itu, makroekonomi juga memahami apa faktor yang mempengaruhi suatu pilihan manusia dan impak pilihan ini. Kedua, ia memberi tumpuan kepada penawaran dan permintaan supply dan demand. Pendekatan bawah ke atas dalam menilai suatu ekonomi. Kajian makroekonomi meliputi teori harga, teori permintaan dan penawaran, teori pengeluaran, teori pasaran dan teori agihan. Usaha kecil dan sederhana PKS merupakan satu entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu sektor pembuatan. Dari segi sektor pembuatan, jualan tahunan tidak melebihi 50 juta atau bilangan pekerja memenuhi masa tidak melebihi 200 orang. Dari segi sektor perkhidmatan dan sektor lain, jualan tahunan tidak melebihi 20 juta atau bilangan pekerja separuh masa tidak melebihi 75 orang. Dari segi negara pula, negara mempunyai sebanyak 900,000 usaha kecil dan sederhana. Seterusnya saya serahkan pembincangan ini kepada Muhammad Faizul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi, nombor metrik 282806. Saya terangkan kaitan industri kecil dan sederhana IKS dengan makroekonomi. Okey, makroekonomi memberi tumpuan kepada faktor penawaran dan permintaan pasaran dan menentukan tahap harga ekonomi yang lebih minimum dan tepat. Okey, yang pertama, teori harga dan keseimbangan pasaran. Ia menguraikan tentang bagaimana gelagat para pembeli dan penjual dalam menentukan tingkat harga dan kuantiti barangan. Kedua, teori permintaan dan penawaran. Kebanyakannya jumlah barangan diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Ketiga, teori pengeluaran dan kos. Ia menerangkan bagaimana seseorang pengeluar yang rasional menentukan jumlah pengeluaran yang memberikan keuntungan yang maksimum kepadanya. Yang keempat, teori agihan. Ia menjelaskan bagaimana harga pendapatan dan kuantiti faktor-faktor pengeluaran ditentukan. Seterusnya, bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini bermula dikesan pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China, dan diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Dia memberi kesan yang buruk kepada ekonomi negara. Pada 13 Mac 2019, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan
Perintah Kawalan Pergerakan yang ini PKP selama 14 hari. Hanya beberapa perniagaan yang dibenarkan untuk beroperasi seperti kedai yang membekalkan peralatan dan keperluan harian dan perkhidmatan awam seperti hospital. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah mengeluarkan kenyataan bahawa pandemik COVID-19 adalah wabak yang sukar dan tidak diketahui bila akan pulih 100%. Okey, daripada pandemik ini juga kenaikan harga barang semakin ketara dan juga dirasai di seluruh Malaysia, terutamanya selepas COVID-19 melanda. Barangan yang sering mengalami kenaikan yang tinggi adalah barangan keperluan seharian. Kenaikan harga barang terutamanya barang keperluan akan menyebabkan kuasa membeli semakin rendah. Taraf hidup yang akan terjejas dan akan membuatkan pendapatan masyarakat menurun disebabkan oleh pembelanjaan mereka yang semakin meningkat. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalankan sepanjang negara dilanda musibah wabak COVID-19 memberikan kesan langsung terhadap kenaikan harga barang. Industri kecil dan sederhana PKS terpaksa menaikkan harga barang disebabkan putusnya bekalan stok. Okay. Permintaan barang keluaran IKS. Barang keluaran IKS amat tinggi dan mempunyai peminat dan permintaan tersendiri kerana kualiti yang dipamerkan. PKS meningkatkan produktiviti mereka dengan bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan mengikut keperluan dan kehendak produk itu sendiri. IKS pernah menempa nama yang tinggi di pasaran luar daripada Malaysia. Sistem sokongan yang diberikan kepada para peniaga atau pengusaha IKS amat baik dengan memberi inisiatif daripada badan-badan yang berkenaan bagi menaik tarafkan perniagaan mereka dan memperkembangkan lagi sehingga terkenal di mata dunia. Okey, seterusnya saya bagi serahkan pada rakan saya, Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Salihin bin Husni Tamrin, nombor matrik 282778. Okay, sekarang saya akan bentang bermula apa bantuan kerajaan untuk sektor IKS ni. Okay, peranan kerajaan dalam dapat dilihat melalui penubuhan kementerian khas iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan yang sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Awam dan sebuah badan berkanun SMIDEC. Institusi ini bertanggungjawab membentuk dasar-dasar kewangan dan percukaian bagi menyeraskan sistem bantuan sokongan kepada perniagaan kecil dan sederhana. Bantuan-bantuan sokongan yang disediakan mengenakan beberapa syarat, tentu dengan tujuan menjamin keberkesanan sesuatu skim yang ditawarkan. Memberi sokongan daripada aspek latihan dan kewangan bagi memastikan para peniaga khususnya dapat menaik taraf perniagaan mereka tanding pasaran luar. Okay, seterusnya akibat IKS tutup, jadi banyak pengangguran telah berlaku. Sektor ekonomi mengalami kerugian antaranya perhotelan, pendidikan, penerbangan dan pelancongan. Malah terdapat syarikat-syarikat yang memilih untuk gulung tikar disebabkan sudah tidak mampu menampung kos operasi. Jabatan Perangkaan Malaysia pada 14 Mei yang lalu menerangkan bahawa kadar pengangguran dalam negara dijangka meningkat kepada 5.5% atau lebih pada 860,000 orang akhir tahun ini. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran melonjak kepada 5.0%. Pengangguran meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya kepada 778.8 ribu orang. Jumlah pengangguran yang direkodkan itu adalah yang paling tinggi sejak 34 tahun yang lalu. Okey,
bila jadi ni kenapa harga boleh naik? Kita boleh tengok apa sebabnya harga boleh naik ini. Pertama sekali kita boleh nampak pertumbuhan ekonomi perlahan. Bila pertumbuhan ekonomi perlahan, jadi harga akan menjadi naik. Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka terkesan. Ekonomi negara yang terkesan sudah pasti akan menjejaskan harga barang dan sudah pasti akan menyebabkan harga barang meningkat. Yang kedua ialah keterbatasan dalam sektor import dan ekspor. Sektor import dan ekspor merupakan salah satu sektor yang mengalami kerugian yang besar. Penutupan sektor import menyebabkan harga barang mentah melonjak dan menjejaskan IKS. Sebab yang ketiga adalah kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia semenjak wabak COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar terhadap negara. Harga minyak merupakan satu punca harga barang meningkat dan meningkatkan kos produktiviti industri PKS. Jadi kita tengok adakah COVID ni permintaan meningkat ataupun menurun. Menurut daripada graf ekonomi negara 2021, permintaan meningkat berbanding penawaran yang tidak dapat memenuhi permintaan semasa ketika pandemik. Berikutan daripada anjuran tersebut, jumlah permintaan bagi sektor ekonomi Malaysia adalah sebanyak 2,225,935 juta. Anjuran menunjukkan penggunaan swasta sebanyak 39.9%, ekspor barangan sebanyak 32.5%, merupakan kedudukan kedua dalam graf ekonomi Malaysia. Laporan swasta juga memainkan peranan iaitu 9.7%, diikuti penggunaan awam 8.0%, ekspor perkhidmatan 5.8%, yang juga memberi impak dalam peningkatan permintaan dan juga pelaburan awam 4.1%. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Sarah. Okay, saya Sarah Nicholas Anajirial, nombor matrik 282763, akan meneruskan pembincangan ini. Apakah alternatif kerajaan untuk bantu IKS? Yang pertama adalah pakej rancangan ekonomi 2020 yang bertarikh 27 Februari 2020. Menyokong sektor penjagaan kesihatan, bantuan tunai untuk sektor berkaitan pelancongan. Yang kedua adalah penjana, subsidi upah, dana latihan semula, bantuan one-off kepada kumpulan mudah terjejas, sokongan pembiayaan dan mudah tunai, insentif e-dagang, langkah pengecualian cukai. Yang ketiga, prihatin PKS, geran khas prihatin untuk PKS mikro dan subsidi upah. Prihatin, bantuan prihatin nasional, subsidi upah, moratorium pinjaman 6 bulan secara automatik, KWSP, Air Lestari, bantuan tunai untuk kaki tangan kerajaan dan pesara, dana pinjaman mudah PKS, jaminan pinjaman korporat, dan yang terakhir kita prihatin, geran khas prihatin untuk PKS mikro, subsidi upah 2.0, bantuan prihatin nasional, prihatin nasional 2.0. Apakah kesan pengangguran terhadap IKS? Yang pertama, majikan masih perlu membuang pekerja disebabkan pakej rangsangan yang disediakan oleh kerajaan mempunyai keterbatasan tertentu. Beberapa syarikat tekstil di Kelantan dan Pulau Pinang yang menggaji hampir 2,000 pekerja tempatan juga menutup operasi. Majikan terpaksa mengeluarkan kos untuk mengambil dan melatih pekerja baru. Cadangan, mempertingkatkan pendapatan, mengurangkan kos, iaitu pelaksanaan cukai, memperhalusi galakan percukaian, syarikat memperoleh pemerolehan yang telus, pengawalan pembelanjaan serat perekonomian berganda termasuklah perkhidmatan, Goods and Services Tax atau GST.
Yang kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat sebanyak 2.1 bilion ringgit diperuntukkan bagi menambah kadar program bantuan prihatin rakyat atau BPR. Skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi diperkenal dengan nilai peruntukan 1 bilion ringgit, melanjutkan program subsidi upah di bawah Perkeso. Dan yang ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Kadar GKP akan ditambah sebanyak 500 pada 1,500. Pembiayaan mikrokredit disediakan sebagai modal kerja dengan 1.5 bilion ringgit. Kemudahan bantuan dan pembelian bersasar untuk PKS terjejas. Okey, kesimpulannya, kerajaan telah melakukan pelbagai cara dan usaha untuk menyelamatkan para peniaga dari yang kecil sehingga yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan kebijakan kerajaan di dalam memperkuat ekonomi negara. Berdasarkan penelitian, diketahui bahawa keberhasilan di dalam suasana COVID-19 perlu disokong dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan ekonomi yang telus dan meningkat. Okey, sekian saja pembincangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.